أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا قلوبنا طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bukakanlah hati-hati kami agar dapat kami menerima ilmu dan kurniakanlah kepada kami keikhlasan dalam kami mencari ilmu, mengamalkannya serta menyampaikan hingga ke akhir hayat kami. Amin, amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh, asatizah jemputan kita pada kuliah duha pagi ini, Puan Pengerusi Bonda yang saya kasihi, Puan Rosniati Mansur dan barisan AJK Gemanur Iman. Seterusnya para jemaah yang istiqamah hadir, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang diberi keampunan, kerahmatan dan keredaannya. Amin, amin, Allahumma amin. Jutaan terima kasih juga pada semua penginfak tabung kuliah Gemanur Iman yang menjadi asbab Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan dan melancarkan semua program-program yang kami aturkan sepanjang Ramadan tahun ini, insya-Allah. Bermula dengan tajuk Jangan Bertangguh dalam Beramal pada slide pertama kuliah duha 14 Ramadan 1445 Hijrah, misi pengabdian diri menuju gerbang akhir 10 Ramadan diteruskan lagi pagi ini. Tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk membuka tirai sambungan pengajian kitab Hikam Jawi dengan membaca kitab dan seterusnya memulakan pengajian. Tafadhal mashkura ya Ustaz. Bismillah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah. Pagi berbahagia, kita berada sekarang di pertengahan bulan Ramadan. 15 hari bulan Ramadan, dan insya-Allah malam-malam yang berikut akan berkumandang ataupun kedengaran kita sebut doa kunut pada witir di separuh yang kedua bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah perkenankan kita hari ini masih hidup, diberi sihat. Alhamdulillah, perut kita dapat berpuasa, lidah kita dapat berpuasa, tangan kita dapat berpuasa, mata kita, fikiran kita, hati kita juga mudah-mudahan dapat tunduk berpuasa. Berpuasa bukan dari makan minum sahaja, tapi kita nak puasa dari dosa, puasa dari maksiat, puasa dari perkara yang kita sebut dengan perkataan lagha. Lagha ni maknanya yang melalaikan atau yang bersifat sia-sia lah, insya-Allah. Dan pada pagi ini kita berhasrat berniat supaya yang kita dengarkan ini, walaupun mungkin tempoh masanya 60 minit, mudah-mudahan dia menjadi pengukuh kepada langkah dan usaha kita ke hadapan. Maknanya jadi pembantu, penyokong dan penolong kita untuk membuat keputusan-keputusan hidup di masa akan datang. Itulah namanya ilmu. Berbeza sedikit dengan kita menambah harta. Kalau kita menambah harta, kita semakin perlu untuk menjaga harta. Tapi kalau kita menambah ilmu, maka insya-Allah ilmulah yang menjaga kita. Macam mana ilmu dia menjaga kita? Ilmu menjaga kita dari melakukan kesilapan. Ilmu menjaga kita supaya kita dapat buat keputusan yang terbaik dalam kehidupan. Ilmu menjaga kita supaya kita tidak melanggar batas-batas agama. Macam itulah peranan ilmu.
Dan kita doa mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat pada pagi ini. Pagi-pagi Ramadan, memulakan hari dengan puasa, dengan solat subuh, dengan tadi sahur. Jadi mudah-mudahan kita dapat bahagian yang baik insya-Allah. Sekarang tajuknya ialah muka surat 43. Redha pada maqam yang telah ditentukan. Dulu kita ada belajar sikit dia punya istilah maqam tajrid, maqam apa. Ada dua contoh. Ada dua contoh manusia punya kehidupan yang memahamkan kepada kita ada segolongan manusia yang Allah jadikan untuk dia tanpa asbab-asbab tertentu Allah beri begitu saja. Dia tu begitu. Ada pula sebahagian manusia yang memang Allah jadikan dia untuk mendapatkan sesuatu, dia perlu dapatkan asbabnya. Tapi dua-dua hakikatnya Allah beri juga. Contoh. Ada orang untuk makan, minum seharian, dia perlu bekerja. Allah jadikan dia begitu, iaitu untuk makan dan minum, dia perlu untuk mengambil asbab, iaitu bekerja. Bekerja. Baik. Orang yang kumpulan yang pertama ni ada tak dalam hidup kita? Ada kan? Mana-mana pun ada kan? Orang yang nak makan, dia perlu bekerja. Orang yang nak minum, dia perlu bekerja. Orang yang nak bayar duit sewa rumah, dia kena bekerja. Orang yang nak bayar bil elektrik, dia kena bekerja. Asbab je dia kerja, dia dapat duit, kemudian dia bayar. Baik. Orang yang macam ni, kalau dah Allah tentukan, jadikan, khususkan dia dengan sebegitu keadaannya, maka tanggungjawab dia ialah mesti redha kerana Allah tentukan, jadikan dia begitu. Baik. Dalam masa yang sama dia redha, ni hati-hati ni. Dalam masa yang sama dia redha, kedua, dia kena bersungguh-sungguh mengambil asbab kepada dia untuk hidup itu. Bersungguh-sungguh kerja, bersungguh-sungguh komitmen, bersungguh-sungguh usaha, bersungguh-sungguh. Dia perlu bersungguh-sungguh. Yang ketiga, dia kena belajar agar tidak meletakkan kebergantungan kepada asbab. Dia bersungguh-sungguh tu bagus. Tapi jangan sampai ke dalam hati dia, sebab aku kerjalah aku kaya. Sebab aku kerjalah semata-mata. Kerana aku kerja ni lah sebab tu aku boleh beli rumah besar. Kerana tak. Dia kena belajar bahawa hakikat yang menjadikan dia itu boleh mampu membayar, menyara, menanggung kehidupan, dan hakikat yang menjadikan asbab itu ada. Asbab dia ada kerja, asbab dia ada projek, asbab dia ada perniagaan. Dia kena yakin dan belajar bahawa semuanya itu adalah diciptakan dan semuanya kehendak Allah. Baik, soalan saya, kumpulan yang jenis pertama ni di kalangan manusia ada ke tak ada? Maknanya yang tadi saya sebut tu ada je kan? Ramai je. Baik, ini kumpulan yang pertama, biasa kita lihat. Ada pula jenis kumpulan manusia yang kedua, yang mana dia itu dijadikan oleh Allah, Allah jadikan untuk dia, dia tidak mengambil asbab tu. Dia senang cerita, dia tidak mengambil asbab bekerja untuk dia dapat menanggung kehidupan. Tidak. Tapi adakah sebab dia malas? Bukan. Adakah dia sebab tak suka kerja? Bukan. Dia bukan sebab dia tak suka, bukan sebab dia malas, sebab apa. Habis sebab apa dia tak pergi kerja? Sebab apa dia tak buat apa-apa? Kerana dia tu jenis yang lagi satu, jenis nombor dua. Yang memang Allah berikan tanggungan kehidupan kepada dia tanpa dia pergi bekerja seperti kumpulan yang pertama. Oh ada Ustaz, orang jadikan macam tu. Ada. Ada.
Yang mana satu Ustaz? Tak tahu saya. Jangan tanya pula. Dia tanya dekat grup JNI ni yang mana satu Ustaz? Mana saya tahu. Setiap orang kan kita tak tahu kan ehwal orang satu-satu. Tapi kalau dalam Quran adalah contoh. Contohnya macam Sayyidatina Maryam. Sayyidatina Maryam kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria datang melihat Maryam beribadah di mihrab, setiap kali dia datang, setiap kali itulah ada makanan, ada rezeki di sisi Sayyidatina Maryam. Lalu Nabi Zakaria tanya, "Anna laki hadha?" Dari mana kamu dapat makanan ini, wahai Maryam? Kata Sayyidatina Maryam, qalat huwa min indillah. Kata Sayyidatina Maryam, ini semua datangnya dari sisi Allah. Kenapa macam tu? Allah membuktikan bahawa tanpa asbab juga boleh untuk diberikan. Tapi ada orang tertentu jadi begitu. Okey, kita yang mana? Apa tanya? Kita makam grup nombor 1 ke grup nombor 2? Kalau kita dah dijadikan oleh Allah sampai hari ini, ketentuan Allahnya ialah kita ni grup nombor 1. Reda lah, nak cerita reda pada makam yang telah ditentukan. Ni saya nak mukadimah tajuk ni, nak bagi contoh. Jadi kita dah ditentukan bentuk kita seperti itu, kita reda lah. Tapi kalau kita terburu-buru menghendak, kalau kononnya macam nak masuk dalam kategori nombor 2, konon-kononnya kita nak jadi yang lebih mulia, semata-mata ikut kehendak diri kita, kemudian kita mengalasan-alasankan malas kerja untuk menunjukkan konon-kononnya kita berada dalam grup nombor 2. Sebahagian ulama tasawuf mengatakan itu sebenarnya kamu nampak macam nak menjadi lebih hebat pada pandangan kamu sendiri. Tapi lebih kepada kamu terikut dengan yang namanya kehendak hawa nafsu. Kamu tak belajar reda pada makam yang telah Allah tentukan untuk kamu. Jadi kalau kita dalam grup yang pertama perlu kepada asbab mengambil dan sebagainya. Yang pertama tadi saya dah beritahu apa? Kita kena berambil asbab sungguh-sungguh. Kita kena kerja betul-betul. Kita kena ambil secara baik, asbab yang baik. Asbab yang jahat banyak. Mencuri, merompak, merampas. Ada asbab yang jahat. Kerja kita ialah belajar dan berpegang kepada kita mengambil asbab secara betul-betul, sungguh-sungguh yang dibenarkan syarak. Itu kerja kita nombor 1. Kerja kita nombor 2, kalau kita grup yang pertama lah. Kat sini ada grup yang nombor 2? Tak payah buat apa-apa, automatik semua dah selesai. Mana tahu kalau ada kan. Kalau ada, ya Allah jadikan begitu. Kalau ada, Allah jadikan apa? Allah jadikan begitu. Tak apa je, okey je. Saya Ustaz, saya tak payah buat apa-apa Ustaz. Hari-hari ada. Ya Alhamdulillah. Sebab saya penuh keyakinan bahawa sebenarnya tanpa ada apa-apa asbab pun Allah boleh jadikan. Tapi adalah golongan yang terpilih yang Allah nak jadikan begitu. Contoh ginilah. Kan kalau dalam ini bab cerita makan minum ni sebab paling mudah hari-hari kita buat. Bab yang kedua bab kelahiran kan. Bab kelahiran. Allah jadikan secara umum manusia tu dia ada asbab kepada kelahiran dia. Iaitu dilahirkan oleh seorang wanita. Kan itu kan asbab kan? Asbab. Ada tak sini yang dilahirkan oleh pokok? Mana ada. Atau dilahirkan oleh bukit. Bukit keluarkan kita. Tersadar daripada bukit keluar kita. Tak ada kan? Tapi sebenarnya kan boleh kan? Maknanya dijadikan oleh Allah harus saja. Tapi tak. Allah jadikan asbab kelahiran manusia tu dilahirkan oleh seorang wanita. Bukan lelaki, bukan pokok, bukan tanah, bukan apa. Bukan. Tapi
Dalam dia dilahirkan seorang wanita, dia ada asbab kepada macam mana wanita itu boleh mula hamil dan mengandung. Iaitu dengan asbab satu lagi, berlakunya perhubungan antara lelaki dengan wanita. Ada asbab yang baik, namanya nikah. Ada asbab yang jahat, namanya zina. Kan gitu kan? Macam kita cari, orang cari duit rezeki, ada asbab yang baik, namanya berniaga yang halal. Ada asbab yang jahat, namanya mencuri dan sebagainya. Asbab ada banyak. Sebab tu kerja kita sungguh-sungguh dan cari asbab yang dibenarkan syarak. Tapi kerja kita yang kedua pula, kita group yang pertama siapa yang group kedua nanti dulu. Dia belum apa-apa dulu. Sabar dulu. Ni kita cerita yang umumnya dulu. Ada juga kerja kita yang kedua ialah kita kena meyakini juga bahawa tanpa asbab dari seorang wanita dan tanpa asbab benih daripada seorang lelaki, Nabi Adam tidak dilahirkan oleh seorang wanita dan tidak pula daripada benih seorang lelaki yang namanya bapa. Kan tak ada kan? Tapi kita wajib yakin kan? Wajib yakin. Sebab ada orang yang Allah jadikan yang macam tu. Contoh kedua, namanya Hawa, isteri Nabi Adam. Kan tidak dilahirkan oleh seorang wanita kan? Jadi walaupun kita berada dalam grup yang pertama, tapi kita tahu akan ada orang yang tidak melalui asbab itu, tapi dah jadikan oleh Allah. Okay. Kita pindah sekejap. Pindah sekejap pada satu keadaan yang tadi, iaitu cerita cari makan. Kita secara umum bekerja menjadi asbab, berniaga, beraktiviti, berkhidmat, ada jadi asbab kita dapat rezeki, dapat perolehan, pendapatan. Tapi kita kena tahu bahawa akan ada juga di sisi yang lain sekelompok manusia yang Allah jadikan tanpa yang asbab biasa yang diambil oleh manusia, dia tetap juga diberikan oleh Allah. Macam itulah. Dan kita tidak meletakkan kebergantungan kepada asbab, kita letakkan kebergantungan kepada Allah. Tapi bila kita jadikan yang grup pertama tadi ni, asbab ni, maka kita kembali kepada tajuk redha pada makam yang telah Allah tentukan. Jadi maknanya kita redalah, Alhamdulillah. Yang penting kita syukur kita boleh bekerja, kita boleh berkhidmat, kita boleh bergerak, kita boleh beraktiviti, yang mana kadang menjadi asbab kita memperolehi rezeki. Kadang rezeki dari silaturahim, kadang rezeki daripada perkenalan, kadang rezeki daripada asbab daripada ukhuwah, kadang rezeki asbab daripada pembayaran, jualan dan sebagainya lah. Itu semua asbab. Baik, sekarang kita masuk. Apa kata pengarang? Boleh faham mukadimah saya? Boleh Ustaz, sekejap Ha. Ustaz terus melayari bahteri. Wah, tak ada apa ni, dari Pak Amata yang Ustaz cerita beza dua hal ni kan. Apa pun, dua-dua kena sungguh-sungguh, betul kan? Walaupun yang Sungguh-sungguh. sebab berusaha tu memang kena sungguh-sungguh lah dalam bekerja ke apa semua. Yang duk kata mudahnya relax ni, tapi Allah datangkan rezeki dengan mudah pun, dia tetap ada satu part posisi yang dia kena sungguh-sungguh di jalan Allah tu juga kan. Betul. Dan perkara sungguh-sungguh ni tetap iktikadnya bukan asbab sungguh-sungguh tu. Sebabnya yang kena percaya rezeki tu daripada Allah. Itu kesimpulan. Daripada Allah. Okey, baik. Kesungguh-sungguhan kita itu adalah tanggungjawab kita menjalankan perintah Allah. Tanggungjawab kita. Tentang meyakini betapa hakikatnya Allah lah yang memberikan kepada kita, pada masa yang sama untuk menegaskan perkara tersebut, kita meyakini bahawa Allah lah yang berkehendak kita menjadi orang yang bersungguh-sungguh ketika mana kita bersungguh-sungguh. Itu dia punya. Jadi kita bila dapat peluang bersungguh-sungguh ni dalam hal yang kebaikan, kita syukur kepada Allah. Sebab hakikatnya itu pun tak terlepas daripada kehendak siapa? Kehendak Allah. Bila sampai peringkat yang macam ni kan, kita berfikir kan, ya Allah, sebenarnya anugerah Engkau terlalu besar kepada kami, ya Allah. Dan betapa tertunduknya kami kepada semua aturan dan kehendak-Mu. Hakikatnya begitu.
Tapi selamat berbahagialah dengan hati yang tenang bila kita ada keyakinan macam tu. Dan benda ni sebenarnya kita akan kalau dalam novel disebut bermonolog, tapi dalam bab ni bukan bermonolog. Maknanya kita akan berbincang, bercakap dan memikirkan di dalam hati kita sendiri, ya. Dalam hati kita sendiri. Baik, kita tengok kepada apa pesanan daripada pengarang ini. Kata pengarang, la tatlub minhu an yukhrijaka min halatin liyasta'milaka fima siwaha falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhrajin. Jangan engkau menuntut. Menuntut kat sini ni bukan jangan berdoa. Menuntut kat sini ni maknanya demand. Bahasa yang agak keras sikit lah. Demand lah. Menuntut kat sini maknanya demand dengan cara mendesak. Demand dengan seolah-olah macam tak boleh terima yang makam yang sekarang ni. Jadi dekat sini nak fokus sebenarnya redha. Nak fokus redha. Bukan fokus kepada berdoa, meminta dan merayu, bukan. Tapi kat sini fokusnya kepada macam mana nak latih kita redha. Jangan engkau menuntut daripada Allah agar Allah mengeluarkan akan dikau dari satu keadaan. Saya translate tu bagi mudahkan sikit. Kat situ dia jangan engkau menuntut daripada Allah bahawa mengeluar ia akan dikau, kan. Jangan kau menuntut-nuntut kepada Allah agar dia mengeluarkan engkau. Dengan makna, nescaya dikerjakannya engkau daripada yang lain daripada hal itu. Kalau bahasa terjemahan saya, min halatin, jangan kau mendesak-desak, menyuruh-nyuruh, memerintah-merintah, kita sebut menuntut-nuntut untuk keluar daripada keadaan yang telah Allah tentukan engkau begitu makamnya. Okey. Maka jikalau Allah berkehendak ke atas engkau untuk jadi sesuatu makam, nescaya dikerjakan engkau, dijadikan engkau itu tanpa perlu dia keluarkan tu tak perlu. Tanpa dia keluarkan, memang dia akan jadikan engkau di makam itu. Maknanya kalau satu orang tu dah Allah jadikan grup yang pertama, jangan dia terlalu mendesak, mengingin, menuntut-nuntut, demand-demand untuk jadi makam yang kedua. Belajar redha dulu pada makam yang pertama. Sebab kalaulah Allah berkehendak untuk engkau jadi orang yang berada di makam grup yang kedua tadi, maka Allah akan memang jadikan engkau di grup yang kedua tadi. Jadi mana apa sahaja yang Allah tentukan kita pada saat ini, keadaan kita, makam kita, grup yang saya sebutkan tadi sebagai contoh, maka kerja kita tu dulu yang mula-mula sekali ialah untuk menjadi redha pada makam yang telah Allah tentukan. Jadi kita bergerak. Dengan makam yang Allah tentukan tu, kita bergerak terus. Bergerak tu maksudnya apa, Ustaz? Bangun berlari. Bukan. Bergerak tu yang nombor satu tadi tu. Kita dah dijadikan makam, perlu mengambil asbab, kita bergerak. Bergerak maknanya meneruskan kehidupan, ambil asbab itu. Ambil asbab yang halal, ambil asbab yang baik, ambil asbab yang bersungguh-sungguh. Macam itulah. Dan kita belajar pula satu lagi, bahawa dalam kita bersungguh-sungguh mengambil asbab, dalam kita bercita-cita mengambil asbab yang halal yang baik, kita tidak meletakkan kebergantungan kepada asbab. Sebab kita tahu ada lagi kelompok manusia yang Allah jadikan dia tanpa asbab pun dia boleh dapat. Jadi membuktikan bahawa yang kita mengambil asbab ni pun sebenarnya boleh saja kita dapat tanpa asbab. Boleh saja. Tapi Allah tentukan untuk kita ni jenis yang perlu untuk mengambil asbab-asbab itu, maka kita ambillah, taat pada perintah Allah. Dalam hukum syarak ada tak meletakkan garis panduan tentang mengambil asbab? Ada. Tu datangnya hukum fiqah. Ada barang yang halal, ada barang yang haram, ada perniagaan yang halal, ada perniagaan yang haram. Itu garis panduan lah.
bagi orang yang memang keadaan dia tu dengan asbab-asbab itu. Okey. Sampai situ. Okey. Boleh InsyaAllah. Okey. Kita nak pelan-pelan bagi clear. Mudah. Taklah clear. Saya pun bukan tahu sangat benda-benda macam ni. Tahulah sikit-sikit. Tapi bolehlah untuk kita dapat gambaran. Oh, rupanya. Contoh rupanya ada orang yang memang Allah jadikan tanpa asbab-asbab tertentu dia dapat. Dia begitu Allah jadikan. Memang ada. Oh, rupanya secara umum asbab itu penting juga. Ya, penting juga. Cuma jangan meletakkan kebergantungan diri kepada asbab itu. Sebab aku tak kerja ni, jadi aku tak boleh buat apa-apa. Tak. Sebab kadang sebab dia bukan mesti sebab bekerja saja. Kadang-kadang ada sebab-sebab lain pula. Macam itulah. Baik. Yakni. Bahawasanya apabila ada seseorang itu atas suatu hal yang tiada muafakat kehendaknya. Okey, saya baca sekali bahawasanya apabila seseorang itu, saya letak apabila seseorang itu ada di atas sesuatu hal yang tidak seiring dengan kehendak dia. Kat situ muafakat kan? Saya tukar seiring, tambah tapi jangan potong perkataan yang dalam kitab tu. Dalam kitab tu kekal kan? Saya nak mudahkan kita faham. Bila ada satu keadaan tu yang tak seiring dengan kehendak kita. Kita nak yang macam ni. Tapi dia berlaku macam ni. Tak seiring. Adalah ia takluk pada agama. Saya tukar sikit. Bukan tukar. Saya buat sisipan. Sisipan. Sama ada dia berkaitan pada urusan agama. Ataupun pada urusan dunia. Umpamanya. Telah mendirikan Allah Ta'ala akan dikau dalam makam ibadah dan mujahadah. Allah dah jadikan kita makam ibadah. Kita perlu beribadah, kita perlu mujahadah, berusaha, bersungguh-sungguh yang saya sebut tadi. Maka janganlah engkau menuntut keluar daripada demikian itu untuk pergi kepada makam yang terlebih tinggi daripadanya. Jadi tak perlulah. Kita dah dijadikan yang namanya perlu kepada asbab, perlu mujahadah, perlu berkorban, perlu bekerja, perlu beramal, perlu apa semua. Tak apalah, kita ambil lah tu. Redha lah. Allah tentukan kita begitu. Berbanding seperti makam ubudiyah dan musyahadah. Ini kehambaan diri. Kalau ubudiyah ni kita sebut makam yang tinggilah kehambaan diri. Musyahadah ni satu keadaan di mana satu orang itu dia melihat semua perkara, dia hanya dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan melihat zat Allah. Dia melihat dengan pandangan mata hati. Iaitu dia nampak seorang budak, dia nampak satu makhluk, dia nampak air, nampak gunung. Mata dia dah tak nampak kepada gunung itu. Dia hanya nampak kesan-kesan kekuasaan Allah pada terjadinya gunung yang cantik itu. Sampai kadang dia tengok langit yang indah, pelangi yang cantik, dia terlupa nak sebut pelangi itu cantik. Benda yang mula sekali datang ke benaknya, ke fikirannya, ke dalam hatinya, ya Allah, maha kuasanya engkau, ya Allah, yang mencantikkan pelangi tersebut, ya Allah. Jadi dia dah tak nampak benda lain. Itu orang yang kita sebut sebagai musyahadah lah, secara ringkas lah. Jadi kita makam ataupun grup. Saya guna bahasa mudah tadi, grup 1, grup 2. Grup 1, alhamdulillah. Jangan pula tanya, Ustaz, grup 1 ke grup 2? Aduh, ya Allah Rabbi. Saya grup 3 lah agaknya, ya Allah. Tak tahu grup 3 grup macam mana. Baik Okey, sampai situ. Perenggan berikut. Maka adalah demikian itu adalah ikhtiar Allah, ikhtiar atas Allah Ta'ala dan tiada khiar bagimu dalam demikian itu. Apa makna dia? Itu sebenarnya adalah pilihan Allah ke atas kamu dan bukan pilihan kamu untuk diri kamu sendiri. Allah berkehendak begitu ke atas kita. Saya redha je, alhamdulillah. Alhamdulillah. Redha pada urusan
Kita ni memang dijadikan oleh Allah mengambil asbab-asbab. Saya reda saja. Cuma saya kena berusaha lah supaya jangan meletakkan kebergantungan hati tu kepada asbab. Saya ambil asbab tapi bila tak jadi saja, saya syukur kepada Allah dari sudut, bukan dari sudut tak jadi tu. Dari sudut ia adalah latihan, ujian agar kita melepaskan hati dari kebergantungan kepada asbab. Contoh, kita dah buat satu benda tu satu hari. Kita dah buat. Kita membayangkan dalam masa 4 hari dia siap dengan cantik. Nak raya ni, dah buat sungguh-sungguh dah. Asbab dia beli barang bahan. Asbab dia susun cantik-cantik. Asbab dia ikat ketat-ketat. Asbab dia tutup molek-molek. Asbab dia aturkan betul-betul. Asbab dia pastikan suhu dia gini. Selepas kita dah ambil semua asbab-asbab yang baik, yang mana asbab-asbab ni telah terbukti bendanya lepas 4 hari dia memang jadi. Memang jadi. Sekali lepas hari yang keempat ditakdirkan oleh Allah, tak jadi. Tak jadi. Mungkin kita sedih dari satu sudut kerana kehendak kita tidak tercapai. Tak jadi. Tetapi bagi orang yang belajar, grup pertama ni, bagi orang yang menuntut ilmu dan dia belajar, dia sedih dari satu sudut, tapi dia ada sangat syukur dari sudut yang kedua. Apa syukur dia? Syukur dia ialah dia dapat satu pelajaran, satu ilmu, satu kefahaman, satu kesedaran bahawa Allah melatih diri dia. Allah menguji diri dia agar di masa akan datang dia teruskan kesungguhan yang macam 4 hari yang dia buat, tetapi dia tidak meletakkan kebergantungan jadinya benda itu kepada asbab kerja 4 hari tersebut. Nah, itu yang latihan penting tu. Akan datang dia semakin sungguh-sungguh, pada masa yang sama dia semakin tidak meletakkan kebergantungannya kepada usaha asbab yang dia buat selama 4 hari. Kalau next dia buat supaya jadi lebih baik. Jadi di situ bukankah ada di situ nanti anugerah Allah kepada kita untuk menjadi orang yang bertawakal kepada Allah. Itulah cerita dia. Jadi redha pada keadaan kita tu, itu yang baik. Okey, tengok tu. Maka sayugianya ni apa? Sewajarnya, seeloknya lah. Sepatutnya, sayugianya. Janganlah bagimu menuntut keluar daripadanya dengan hawa nafsu kita. Kita tak nak ambil makam asbab ni. Tak nak. Kita nak masuk grup yang kedua. Tak payah buat apa-apa je terus jadi gitu. Terus dapat gitu, terus dapat gini. Jangan menuntut-nuntut. Sebab itu adalah daripada nafsumu. Dan adalah yang demikian itu memindahkan hukum waktunya dan hendak mengadakan lain. Itu maknanya kamu hendak, saya tambah sikit, dan maknanya kamu hendak mengadakan yang lain daripada yang telah dinyatakan Allah Ta'ala akan dia. Maknanya kamu pula nak kalau boleh benda ni lain daripada apa yang Allah berkehendak ke atas kita. Jadi bila saya contoh dah buat kerja tu 4 hari, tiba-tiba tak jadi, kita jangan melawan diri kita tu seolah-olah kita nak mendorong, aku nak juga dia jadi, aku tak puas hati kenapa tak boleh. Nanti dulu, sabar. Kita kena sabar dulu sebab kita nak reda sampai masa Allah tentukan dia tidak terjadi. Maka dekat situ kalau kita mendesak-desak hati kita juga, memberontak-berontak, maknanya kita hendak mengadakan yang lain daripada apa yang telah Allah adakan dan nyatakan untuk diri kita. Itu kan nama dia mendidik hati supaya jadi apa? Reda. Yang kita hendak tu pada urusan yang kita buat tu. Tapi kalau kita hendak benda yang lain dengan asbab yang lain, usaha yang berikut, itu cerita lain. Itu cerita lain. Ini kita khusus pada satu-satu perkara saja. Contohnya begitu.
seperti yang telah tersebut dahulu itu. Seperti yang telah disebutkanlah sebelum daripada ini. Sekarang pengarang bawa contoh. Contoh ni bagus ni. Saya suka contoh dia. Contoh dia menarik. Dan telah menceritakan. Oh, sedap ni bahasa ni. Bukan cerita, apa? Ceritera kan. Dulu-dulu kan sebut ceritera kan. Mengisahkan. Ada cerita setengah mereka bahawasanya adalah ada satu orang tu dia berkata bahawa aku ni sukalah, aku ni gemarlah, aku ni harap sangatlah, nak sangatlah jikalau aku meninggalkan asbab. Dia nak pergi grup satu, dia kalau boleh dia nak pergi grup apa tadi? Kalau boleh dia tak nak yang grup satu tu dia tak nak. Dia tak reda, dia tak suka, kena kerja, kena buat, kena usaha, kena cari jalan yang dia tak nak. Dia kata aku nak jadi grup kedua. Grup kedua tu memang dapat kurnia langsung dari Allah begini, gini, gini, gini. Awak ikut hawa nafsu awak nak sangat. Sekali dia cakap apa tau? Kerana nak sangat macam tu, apa dia cakap? Tengok situ. Dan dia kata aku nak kalau aku diberi tiap-tiap hari 2 keping roti. Maknanya duduk, ting, duduk, ting, duduk, ting. Dia nak macam tu. Allah tak jadikan dia macam tu. Dia tak reda dengan keadaan dia yang sekarang ni kena keluar bekerja tu, dia tak reda. Dia nak yang macam tu. Boleh ke tak boleh? Sabar dulu. Dia kata dia nak tiap hari 2 keping. Dan dikehendakinya yang demikian itu, oleh kerana dia nak macam tu, istirahatlah ia daripada Allah akan asbab. Maknanya betul-betul Allah hilangkan. Istirahat ni Allah rehatkan. Berhentikan asbab dapat roti tu. Yang dia kena bekerja apa semua, Allah berhentikan. Kerana dia sombong, dia nak sangat tukar makam, dia tak reda dengan dia, Allah bagi juga. Tapi apa hasilnya? Maka dipenjarakan aku. Rupanya dengan sebab dia berontak hati tu, sebab dia menuntut tu, Allah kabulkan juga. Tapi rupanya dia terfitnah dan dia masuk dalam penjara. Dan ada penjara itu didatangkan bagiku pada tiap-tiap hari 2 keping roti. Betul. Betul, kat penjara duduk tak payah kerja, tiap-tiap hari ada apa? Dia dapat betul 2 keping roti. Maknanya apa yang kita nak, yang kita cita-citakan, kita kena letak prasangka baik kepada Allah. Apa yang Allah tentukan bagi kita itulah kerja kita untuk belajar reda dan menjalaninya dengan penuh kesungguhan. Bukan kesibukan kita ialah untuk mendesak-desak kepada Allah untuk pindahkan kita dalam bentuk yang berbeza yang lain. Ini cerita untuk menggalakkan kita reda. Bukan kita nak masuk tajuk menghalang kita berdoa kepada Allah. Jangan salah faham. Kalau kita campur tajuk lain nanti kita pening. Pening contohnya gini, Ustaz. Kalau gitu kita dalam sini kita tak boleh berdoa lah kepada Allah. Saya nak doa kalau boleh berubah jadi sehat. Saya kalau boleh nak berdoa. Bukan. Ini bukan cerita sehat sakit. Ini cerita orang yang hidupnya dengan ada asbab-asbab. Dengan grup kedua orang yang jenis hidupnya Allah jadikan tanpa asbab-asbab itu pun Allah beri juga. Ini dalam bab khusus tentang ada asbab dengan tak ada asbab. Supaya kita kalau dah dijadikan yang seperti ini, kita reda lah. Jadi ada orang ni dia kalau boleh nak dapat 2 keping roti tanpa ada asbab macam orang lain. Kalau boleh nak special gitu. Seperti sekumpulan yang nombor 2. Tak perlulah. Sekali dia desak juga, minta juga, betul Allah jadikan. Dia terfitnah dan akhirnya masuk dalam apa? Penjara. Penjara. Dekat penjara dapat 2 keping roti. Maka lanjut atasku masa yang demikian itu hingga gundahku. Maknanya panjang tempoh tu sampai dia rasa tak tenteram, tak senang duduk dalam penjara. Diingatkan dapat 2 keping roti tanpa asbab senang kan? Sekarang baru tahu rupanya susah. Rupanya tak selesa. Rupanya rimas. Rupanya tersekat. Rupanya terbatas. Rupanya terkurung. Rupanya seram.
rupanya gelap. Dah awak kata nak roti 2 keping. Jadi janganlah kita terlalu mendesak-desak, menyuruh-nyuruh Allah ikut kehendak kita. Sebab ada benda yang kalau Allah kabulkan, tetapi belum tentu Allah redha pada apa yang dia berikan kepada kita. Maka kita kena beringat supaya sebelum nak dapat yang lain-lain, sebelum kita nak jadi makin sihat ke, makin kaya ke, makin apa ke, apa pun kehendak kita, pengharapan kita yang akan datang tu cerita lain. Cerita lain, yang mustahak fokusnya sekarang ialah bagaimana kamu, saya, kita semua redha pada keadaan sekarang yang telah ditentukan oleh Allah. Sekarang. Sebab belum tentu yang kita nak esok tu kita sempat. Kalau mati petang nanti, sekurang-kurangnya kita sudah melalui redha pagi ini. Kalau kita mati, kalau saya mati tengah hari nanti sekurang-kurangnya saya dah melalui redha pukul 8 pagi, pukul 9 pagi, pukul 10 pagi, saya dah hidup dalam keadaan redha. Itu mustahak dulu. Tentang kita nak berdoa, bercita-cita, ingin yang lebih baik, agar tu satu sudut yang lain. Kita tak nak campur kat sini. Nanti kita pening. Kita fokus kepada yang sekarang, cerita dia redha. Jadi kata pengarang, orang itu maka berfikir aku dalam suatu hari dalam pekerjaanku. Akhirnya dia berfikir, rupanya dulu aku yang nak macam tu, dapat roti 2 keping. Dapat package lah. Sebab tu kita tak tahu sama ada yang kita nak tu mesti dia baik ke tidak. Saya bagi contoh lain. Contoh dalam biasa. Contoh lain. Ada orang dia cuma fokus dalam kepala dia, dia nak isteri yang cantik. Tak muda, bujang, dia cuma nak isteri yang cantik saja. Kerana pada dia isteri yang cantik akan dia suka, akan dia jadi senang, akan dia apa. Tapi dia tak reda kalau dapat isteri yang tak cantik. Dia tak nak. Pada dia mesti cantik tu ikut dia. Cantik kan benda yang subjektif kan. Tapi dia nak cantik yang mesti ikut selera dia semata-mata. Dia tak pertimbangkan hal lain. Kalaulah kata dia mendesak-desak ingin yang macam tu, tapi dia tak fokus kepada tugas dia redha apa sahaja yang Allah akan rezekikan kepada dia, katalah Allah kabulkan juga untuk dia, kabulkan, dia mungkin tidak ada kekuatan untuk menanggung package mendapat isteri yang cantik. Mungkin dia dapat isteri yang cantik, tapi tiba-tiba dia dah kahwin dengan orang tu, isterinya sering disukai oleh orang lain pula. Atau dia dapat isteri yang cantik tapi perangainya tak setia. Atau dapat isteri yang cantik rupanya kuat merajuk. Atau dapat isteri yang cantik tapi maintenance tinggi ya. Maintenance tinggi ya. Ni nak kena ni, nak kena tu, nak cantik ni. Akhirnya nanti dia akan berfikir lepas dah 10 tahun, dah 5 tahun kahwin kan. Dia pun fikir-fikir balik. Dulu aku beriu-iu sangat kalau boleh nak begini. Tapi aku tak pernah buat istikharah. Apa yang terbaik yang Allah tentukan. Aku tak pernah buka hati aku untuk redha apa saja yang Allah tentukan pada aku. Dapat package lah. Dapat package lah. Mungkin saja begitu. Ni contoh saja, bukan mesti gitu. Jangan pula jumpa orang yang cantik lawa. Ni jenis muka tak setia ni, jenis maintenance tinggi ni. Jangan gitu. Ini saya nak cerita supaya kita jangan hidup dengan kepompong ketamakan diri kita sendiri sehingga mengheret kita payah nak redha pada apa yang Allah tentukan pada kita saat ini. Itu maksud saya. Bukan tentang wanita cantik tu. Wanita cantik tu anugerah Allah. Allah jadikan dia cantik, biarlah dia cantik. Okey, contoh lain. Ada orang beria-ia sangat nak kalau boleh rumah dia besar. Ada. Pada dia rumah besar barulah Allah kabulkan doa aku. Kalau rumah besar barulah aku puas hati dengan takdir Allah. Kalau dapat rumah besar. Begitu mendesak sangat hati dia kepada Allah. Akhirnya, katalah dah beberapa tahun dia kerja, dia dapat juga rumah besar. Tapi dia lupa, mungkin dengan sebab rumah besar, bil tinggi. Dengan sebab rumah besar, dia selalu hidup keseorangan, ketakutan. Rumah besar sangat. 8 bilik, 13 bilik. Rumah besar rupanya baru dia tahu. Package dia adalah sakit pinggang kemas. Nak ngemas rumah tu, package dia sakit pinggang. Rumah besar dia datang dengan package sekali. Lepas dah rumah besar. Sebab dia semata-mata fikir nak yang rumah sedia ada, dia tak pernah fikir redha. Yang mana akan datang nak rumah besar, belum tentu dia dapat. Belum tentu dia apa. Tapi dia tak belajar redha dengan sekarang.
Ustaz, maknanya kita tak bolehlah berhasrat untuk dapat rumah besar. Kan saya dah kata jangan masuk tajuk tu. Itu keinginan, pengharapan, doa, permohonan kepada Allah tu cerita tajuk lain. Ceritanya ialah mengingatkan kepada kita bahawa mungkin saja keinginan-keinginan kita yang kita nak sangat itu belum tentu dia baik untuk kita dan adalah lebih baik untuk kita fokus dulu kepada reda pada apa yang sedang kita lalui dan sedang kita miliki pada saat dan ketika ini. Bukan tidak boleh berharap. Bukan bermakna tidak boleh berdoa. Bukan itu. Bukan itu. Tajuk dia bukan nak hala kepada situ. Jadi tentang yang akan datang apa semua tu, dia ada tajuk lain. Ada tajuk lain cerita dia. Okey, contoh. Ada orang cuma fokus, dia cuma nak kalau boleh Allah bagi dia suami yang baik saja. Dia nak yang macam ni, dia ada senarai. Cuma senarai tu dia tak tulis atas kertas. Kalau dia tulis atas kertas, nanti dia kena kutuk dengan netizen. Dia ada senarai dalam kepala dia. Dia nak suami dia mesti gini. Rupanya, senarai suami dia yang dia nak sangat tu, dia tak bersedia untuk reda dengan apa saja ketentuan Allah yang Allah tentukan pada dia bagaimana sifatnya suami dia nanti. Akhirnya, kalau dia terlalu mendesak dan ingin keluar daripada apa yang daripada keistimewaan yang sedia ada tu, akhirnya mungkin saja Allah bagi dia suami yang baik, yang terlalu baik. Tapi dia ada package juga. Bila dapat yang terlalu baik, yang itulah disukai oleh orang. Yang itulah yang dilamar oleh orang. Dah pening kepala. Baru tahu kau pening kepala. Baru tahu pening kepala. Kenapa dulu tak belajar? Tak belajar bahawa siapa sahaja yang Allah tentukan menjadi suami saya akan lapangkan hati saya untuk reda apa yang nanti bila dah 10 tahun, dah 15 tahun, dah 20 tahun baru dia teringat. Ni macam orang masuk penjara lah. Dia dah lama masuk penjara dapat 2 keping roti ni. Kenapalah tak payah kerja dapat 2 keping, tapi sunyi, tapi gelap, tapi perangkap. Oh, dulu aku terlalu mendesak ingin kalau boleh Allah tu mesti pindahkan aku kepada makam kedudukan yang tak payah kerja pun dapat juga roti 2 keping. Dia nak yang tu je. Kalau boleh senang, makan senang. Betul. Dapat makan senang, tapi package dia adalah benda-benda lain. Contoh. Ada orang dia nak sangat mesti jadi kaya. Sederhana saja. Kadang-kadang bila kita jadi kita nak sangat jadi kaya, Allah bagi juga package. Tapi package lah. Kadang-kadang jadi kaya dikejar penderma. Kadang-kadang kita jadi kaya diintip aktiviti. Scammer datang, dikejar SPRM. Bertalu-talu nombor tak kenal masuk. Jadi kita ingat mesti jadi kaya tu mesti. Tak. Sebelum kita jadi kaya atau jadi tidak kaya atau apa saja ke depan, fokus yang sekarang. Reda pada kedudukan, pada makam yang telah ditentukan oleh Allah. Kerja kita ni. Ini ilmu ni untuk apa ya? Untuk melatih kita reda. Bukan untuk menghalang kita berdoa. Saya ulang. Sebab ada sebahagian orang dia fokus lain daripada apa mauduk perbicaraan. Sehingga kepala dia menerawang. Kalau tak boleh doa supaya kita ni dapat suami yang baik, kalau gitu baik kita tak payah doa kepada Allah. Bukan macam tu maksud dia. Bukan itu tajuk dia. Tajuk dia kita meletakkan pengharapan, doa, meminta kepada Allah agar dapat isteri yang baik, suami yang baik, dapat jiran yang baik, itu bagus. Tetapi fokus kita ialah mempelajari ilmu ini untuk kepada yang sekarang kita berada, iaitu urusan kita redha. Ada orang mendesak sangat, ingin sangat jadi terkenal dan masyhur. Dia nak sangat begitu. Sabar dulu, tak perlu. Sebab kalau mungkin saja Allah beri juga, tapi package-nya apa? Jadi orang yang kurang tidur, jadi orang yang dicari-cari aib. Ingat senang jadi popular, jadi masyhur. Orang cari aib, orang cari ni, orang mengata. Kemudian kita buat apa saja akan mula diperhatikan, dipertikaikan, dicakapkan. Kadang-kadang kita tengok orang yang tak dikenali yang buat urusan dia sendiri, berbahagia betul orang tu. Orang yang duduk rumah besar-besar, tiba-tiba dia penat, sakit-sakit badan, dia kata, senang rumah kecil. Bila dia dah tua,
dah tak kuat, rumah sampai 5-6 bilik, ni bukan merendahkan orang yang berumah besar. Jangan salah faham. Kalau orang salah faham, oh maknanya rumah besar tak bagus lah. Atau dia kata, oh punya orang yang ada rumah besar tu tak bagus lah. Dia bukan itu. Bukan itu tajuk dia. Bukan itu cara faham dia. Bukan. Ini soal kita. Kita tak reda dulu pada keadaan kita sekarang. Kita terlalu mendesak sesuatu untuk Allah penuhi kehendak kita yang lain di masa akan datang. Menjadikan kita kalau dibagi juga oleh Allah, nanti package-nya yang kita tak tahan. Akhirnya nanti kita akan menyesali juga. Jadi caranya ialah kita mohon kepada Allah untuk kita ada rumah yang lebih selesa. Harus saja. Tapi fokus kita ialah mesti reda pada apa yang kita ada sekarang. Jangan fokus kepada benda yang kita nak saja, tapi tak fokus kepada reda yang Allah kurniakan kepada kita saat ini. Maka dikata orang bagiku, bawah sekali, bahawasanya engkau menuntut daripada kami tiap-tiap hari 2 keping roti. Tengok sebelah. Muka surat 44. Dan tiada engkau menuntut daripada kami afiat. Engkau cuma nak 2 keping roti, tapi engkau tak minta afiat. Itu yang duduk sempit, duduk terperangkap, duduk gelap tu. Maka kami beri akan dikau yang engkau kehendaki akan dia. Nampak tu? Jadi dikatakan kepada dia, dah engkau nak sangat 2 keping roti tanpa bekerja? Dapat. Tapi package-nya. Jadi sebab tu kita nak, bila nak sesuatu itu, mesti kita letakkan penyerahan kepada Allah dalam bentuk istikharah. Dan mesti dilapikkan dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mudah-mudahan ia baik untuk kita. Tapi kalau kita tak dapat, okey saja. Sebab kita tak tahu apa package kalau dapat. Saya tak dapat benda yang saya nak. Saya okey saja. Sebab saya tahu bahawa belum tentu kalau saya dapat yang saya nak mesti baik. Belum tentu. Takut-takut dia punya, kalau bahasa penyakit dia panggil apa? Side effect dia tu. Takut side effect dia menjadikan kita menyesali bila kita dapat. Kita menyesali. Kita tahu. Jadi kita bertawaduk dengan Allah, betapa hanya Allah yang mengetahui segala-galanya. Itu nama dia belajar reda. Sebab tu reda ni dia kena belajar. Bukan reda ni saya reda je lah Ustaz. Nak buat macam mana Ustaz? Saya reda je lah. Itu bukan reda. Itu cakap je. Ustaz, tak ada. Nak dapat reda ni, tak tahu lah, yang saya faham lah kan. Saya faham untuk diri saya lah. Betul tak? Allah mesti bagi juga proses yang kita tersalah langkah tu. Sebab di situ kita akan belajar, kan? Maknanya dia tak boleh terus declare susah saya ni saya reda, lepas tu senang saya ni pun saya reda, keadaan saya ni saya reda. Dia ada tergelincir tu, di situ kita nak belajar. Mana tarbiyah reda tu yang Allah nak kita belajar tu. Betul tak Ustaz? Betul. Kita belajar dari satu sudut, nanti kita punya tahap keredaan kepada Allah itu meningkat. Meningkat. Memang proses. Saya pun melalui proses yang sama. Saya kan grup yang nombor 1. Saya tak ada grup Ustaz. Grup. Kita ada WhatsApp grup kan. Jadi bila dah begitu, dia dah sedar yang dia minta 2 keping roti tu, maka dia membaca istighfar, aku bertaubat kepada Allah daripada dosa demikian dan aku kembali kepada Allah. Jadi dia taubat, ya Allah aku mohon ampun sebab aku yang mendesak-desak supaya aku ni kepada makam tak payah bekerja dapat 2 keping roti. Kesilapan aku yang terlalu mendesak-desak, kesilapan aku yang tak reda dulu aku kerja elok-elok supaya dapat 2 keping roti aku ni. Dia dah taubat, maka tiba-tiba pintu penjara terbuka, maka keluarlah aku. Itu cerita iktibar saja. Maka hendaklah engkau beradab dengan adab ini wahai orang mukmin. Jangan engkau menuntut keluar daripada satu pekerjaan. Tak perlu. Dan masuk engkau kepada lainnya. Apabila ada barang engkau dalamnya itu daripada yang muafakat bagi hukum syarak. Jadi kalau kita ada kerja, asbab tertentu yang kita dah, selagi mana dia muafakat dengan hukum syarak, maknanya seiring, selari. Muafakat ni maknanya selari dengan hukum syarak, ambil saja. Buat saja. Bahawasanya yang demikian itu, kalau kita desak-desak, itu adalah sejahat-jahat adab
serta Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah. Maka hendaklah sabar. Kita nak reda tu lalu sabar. Jangan engkau menuntut akan nak keluar daripada contoh tadilah, dia tak nak bekerja, dia nak yang jadi yang lain dengan nafsumu. Maka diberi nanti engkau daripada apa yang kau minta-minta tu. Yang dibagi akhirnya bagi. Dan tegah engkau daripada kesenangan di dalamnya. Maka beberapa orang yang meninggalkan sesuatu dan yang masuk dalam lainnya, maka dia dapatinya kesenangan dan kesukaan, maka dilelahkan ia, diperolehinya pula kesukaran kerana wujud ikhtiarnya. Baik-baik dia nak kononnya kesenangan, kesukaan, tak payah bekerja dapat roti, akhirnya rupanya diperolehinya kesukaran. Akhirnya dapat juga roti 2 keping tapi gelap, terperangkap, terkurung, tak boleh pergi. Jadi kita tak tahu apa yang terbaik untuk kita, kita tak tahu. Jadi urusan kita ialah reda dulu pada apa yang Allah dah tentukan kepada kita. Gitulah anak kita, itulah rumah kita, itulah pendapatan kita, itulah kehidupan kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah dulu. Alhamdulillah dulu, selapang-lapang hati. Kalau ada keinginan yang lain, mohon dengan rendah hati, dengan penuh tawaduk, tanpa mensyaratkan dan memaksakan Allah mesti mengikut apa yang kita kehendak. Bila kita dapat, kita berpindah kepada redha yang berikutnya pada anugerah yang selanjutnya. Begitu. Supaya redha yang pada saat ini jangan dikorbankan dan bersedia untuk redha pada urusan yang ke depan. Macam tadi lah, kita nak buat ni 4 hari ni, nak jadi satu benda. Redha dulu kalau benda tu tak dapat buat. Bila dapat buat selama 4 hari, bersedia untuk redha apa saja yang terjadi setelah 4 hari. Dan setelah dia jadi betul yang macam kita nak, syukur kita luar biasa. Kerana kita dah bersedia, jadi tak jadi, kita dah prepare untuk redha kepada Allah dalam apa jua keadaan. Wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah tambahkan ilmu, tambahkan kefahaman kita. Selamat bersedia untuk mengharungi 10 malam akhir bulan Ramadan. Mohon maaf hari ni kita agak tersegera sikit. Nanti insya-Allah esok mungkin saya ada lapang sikit. Esok insya-Allah ada lapang sikit insya-Allah. Jazakumullah. Saya kembalikan dengan ucapan terima kasih jazakumullah kepada pengacara. Silakan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira. Jazak pada Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin atas semua perkongsian yang sangat bermanfaat pagi ini. Pelajaran yang saya perolehi dari tajuk pagi ini, apa juga ketetapan Allah SWT pada diri, perlu didahulukan dengan sangka baik kepada Allah dan belajar menerimanya dengan reda. Reda, yakni tiada rembutan andai ianya berbentuk ujian, dan tidaklah juga terlalu bahagia dengan kenikmatan, melainkan mendahulukan dengan syukur kepada Allah SWT. Yang paling utama, kedudukan hati sebagai seorang hamba kepada penciptanya dan sentiasa berusaha untuk faham ujian dan kenikmatan itu adalah pinjaman yang sebenarnya berupa pelajaran dan pengajaran pada kehidupan dunia yang akhirnya akan menjadi perhitungan di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah SWT memimpin hati-hati kita untuk sentiasa reda dengan makam yang telah Allah SWT tentukan pada diri. Sebelum saya menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk menutup kuliah duha ini, sedikit hebahan kepada para jemaah sekalian. InsyaAllah surat Tadarus Al-Quran 1 hari 1 juzuk bersama asatizah akan dimulakan pada jam 2.15 petang nanti bersama pentasbih jemputan Al-Fadilah Ustazah Habibah binti Abdul Hamid atau lebih dikenali dengan nama manjanya Cik B di kalangan jemaah Menur Iman. Untuk mengetahui info-info terkini program yang dianjurkan JNI, para jemaah boleh rujuk grup WhatsApp atau Telegram yang dan pautan channel JNI dan FB yang tertera pada poster. InsyaAllah segala kekurangan dan ketidaksempurnaan sepanjang kuliah duha ini berlangsung, saya Puan Azrina Abu Bakar mewakili tim Gemenur Iman memohon jutaan kemaafan. Sekali lagi dengan penuh hormat dan ucapan terima kasih, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk menutup kuliah ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
Terima kasih semua.